Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sudah pengurusi apa dah? Abdul Rahman. Pernah jadi pengurusi sebelum ni? Dia kalau lupa dua perkara besar dalam masa yang terdekat tu, dia kena pergi exercise. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, warga Malaysia yang ada di Qatar ni, saya sebenarnya datang program tentang di anjuran kerajaan Qatar yang dibuat di Grand Sheraton. Kita tutup pintu tu bagus, kalau kita tutup. No? Ada interface dialog. Datang kerajaan Qatar buat hebat lah. Penuh bangunan tu. Cuma dari Malaysia saya seorang. Saya tengok Brunei ada 2 orang, Indonesia seorang. Yang lain banyak daripada seluruh dunia lah. Jadi saya datang, ada beberapa masa saya datang di Kuala Lumpur ada persidangan pasal Palestin. Ramailah tokoh-tokoh ke sana, termasuk Dr. Ali Qaradaghi daripada Qatar ni. Di sana dan saya pun jumpa dengan dia. Dia pun di sini, persidangan di sini dia berucap juga. Oleh kerana kerajaan ataupun penganjur ni, dia bagi tiket pada saya Alustar ke KL ke Doha. Saya pergi conference yang di KL tu, saya skip yang Alustar ke KL. Bagi tahu penganjur, mungkin penganjur tak bagi tahu syarikat penerbangan. Dia hapuskan tiket tu. Jadi nak pergi tak ada. Nak kena bayar denda ke dia pula. Lepas tu bila nak balik, dia jadikan awal malam ni balik. Malam ni, jadi saya kata pasal apa Haji Basit, saya tak boleh malam ni, kita tak dan. Cuma dia kata dah ni dah. Jadi saya cuba cari tiket yang next, penuh. Asalnya memang boleh. Tiket saya bila dia buat, dia hapuskan tu, dia ditukar jadi awal. Cari-cari hari Jumaat baru ada. Kena bayar denda. Oh lupa, tak bayar ni duit. Dia masih, saya lah hutang. Saya kata kalau tidak memang tak ada ceramah malam ni, sebab saya memang nak balik awal lah. Saya balik awal tak apa. Cuma kesian kat Sabri, dia datang pikui benda tu daripada Malaysia. Saja intro. Banyak hari duduk di luar ni, ingat memang nak balik. Dan masa sampai ni ribut pasir. Saya teringat seorang penyair yang dianggap extraordinary poet Arab, Maisun binti Bahdal Al-Kilabiyah. Dia merupakan isteri kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kepada Yazid bin Muawiyah. Maisun binti Bahdal ni terkenal sebagai wanita yang cantik dan penyair yang hebat. Muawiyah mengawini dia. Dia daripada suku Bani Kilab. Jadi dia ni orang padang pasir, orang Badui. Macam sinilah, tapi daripada Najat. Bila dia kahwin dengan Muawiyah, Muawiyah bagi istimewa lah dia. Muawiyah ni ada beberapa isteri. Muawiyah telah bagi buat satu istana, katanya lah, yang begitu cantik kepada Maisun binti Bahdal.
Istana yang cantik tu ada burung, ada taman, ada pokok. Apabila Maisun duduk di dalam istana tu dengan pengiring-pengiring Muawiyah, dia khalifah kan? Yalah, pemerintahan dia menyerupai macam pemerintahan beraja. Ada panjang diskusi pasal hal itu, tapi Maisun ini menangis. Saya tak tahu tuan-tuan duduk di padang pasir ni menangis ke tak, tapi Maisun ini menangis. Jadi orang yang keliling dia kata, wa ma yubkiki wa anti fi mulkin tudahi mulkal Balqis atau yudahi mulkal Balqis. Apa yang menyebabkan kau menangis? Kau sedang berada dalam satu pemerintahan yang seperti dengan Balqis. Taklah seperti Balqis, tapi bahasa cakap. Jadi Maisun, boleh saya cerita saja, teringat nak cerita ni. Sebelum masuk tajuk apa kan, tajuk tak ada, kita cerita. Jadi Maisun telah melafazkan satu puisi yang menyebabkan Muawiyah mentalakkan dia dengan talak 3. Bukan pasal balik Malaysia, tapi balik. Kata Maisun, labaitun takhfiqu fihi al-arwahu ahabbu ilayya min qasrin munif. Rumah yang mana angin bertiup. Sebahagian penulis moden cuba mengubah perkataan arwah tu kepada aryah, tapi sebenarnya Arab qadim arwah tu boleh maknanya rih. Labaitun takhfiqu fihi al-arwahu ahabbu ilayya min qasrin munifi. Rumah yang mana bertiup padanya angin lebih aku suka daripada istana yang cantik. Walubsu abaati wa taqirru aynaya ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Pakai baju kasar, orang Badui kan, pakai baju kan, abaah dia tu, dia kata, sehingga perasaanku tenang, lebih ku suka daripada pakai pakaian yang mewah. Wa aklu kusairati fi kasri baiti, dalam sebagian bait dia, fi qa'ri baiti ahabbu ilayya min akli raghifi. Ni Ustaz Salman dia pandai ni, pasal dia Arabnya ni kan. Makan roti kasar. Tuan-tuan tahu Badui dia makan roti lain. Roti dia buat kasar. Dia tak ada macam roti orang bandar. Dia kata, wa aklu kusairati fi kasri baiti ahabbu ilayya min akli raghifi. Makan roti kasar lebih aku suka daripada makan roti lembut di istana tu. Dia kata, wa kalbun yanbahu turraqu duni ahabbu ilayya min qittin alifi. Anjing yang menyalak di jalan lebih aku suka daripada kucing jinak hak duduk di istana. Kan? Dia orang Badui. Wa aswatu riyah min kulli fajjin ahabbu ilayya min naqri dufufi. Dan suara angin. Tuan-tuan boleh bahasa Arab ni kan? Kau saya tak terjemah kan? Okey, okey. So, dia terjemah boleh, tapi dia tak secantik bahasa tu lah. Wa aswatul aryahi min kulli fajjin ahabbu ilayya min naqri dufufi. Dan suara angin yang datang dari setiap penjuru lebih kusuka daripada pukulan gendang. Kan orang di istana kan ada lagu, aku suka suara angin dia dah. Tapi yang Muawiyah talak dia sebab perkataan hak ni yang sebut. Wa kharqun min bani ammi nahifun ahabbu ilayya min ajlin anufi. Seorang anak muda
yang baik, yang kurus daripada keturunanku, yakni daripada kabilah aku. Lebih aku suka daripada lelaki gemuk yang kasar. Muawiyah, lagi saya cerita apa respon Muawiyah pasal bait ni. Dia kata, khushunatu aishati fil badwi ashha ila nafsi min al-aishi dharifi. Kehidupan keras, kasar badui lebih aku suka daripada diriku suka daripada kehidupan mewah. Wama abghi siwa watani badilan wama abaha min watanin syarifi. Aku tak mau ganti kepada tanah airku. Maksud tempat badui dia lah, panjang. Okay. Muawiyah kata, tergamak dia kata, bandingkan aku dengan pemuda dia dengan lelaki gemuk yang kasar. Lalu apa yang bintul Bahdal mau lagi pada aku? Lalu dia telah talakkan isteri dia. Dan dia talakkan isteri dia ni, dan balik dikatakan dalam perjalanan tu rupanya dia mengandung anak, itulah Yazid bin Muawiyah. Ni kalau Syiah dengar jadi cerita lain lah, tapi saya bukan nak cerita tu. Saya nak cerita Maisun binti Bahdal. Ini cerita lama lah, orang yang mengaji adab Arabi mengaji benda ni lah. Maisun binti Bahdal, dia walaupun duduk di istana yang hebat, tapi seseorang akan teringat pada kampung dia. Saya tak tahu orang Malaysia main Qatar teringat nak duduk Qatar ke nak balik Malaysia, saya tak pastilah kan. Tapi dia kata kampung dia, kehidupan khushunatu aisyati fil badwi ashha ila nafsi min al-aishi dharifi. Itu dia kata, kehidupan kasar badui itu lebih aku suka daripada kehidupan mewah ini. Itulah insan. Itulah insan. Dan tuan-tuan, alhamdulillah lah, saya saja sebutlah, kok tuan-tuan teringat macam mana pun kok nak beli rumah kan, pasal pengurusi sebut tadi. Saya nak sebut beberapa hal dalam hidup ni sebelum kita buka soal jawab. Hidup ni ada benda yang nikmat yang tuan-tuan dah ada, dan ada benda yang kita mungkin hilang. Saya, antara benda yang saya tengok saya rasa takut, tapi boleh berlaku, bukan tanda Tuhan marah ke apa. Kita tak boleh sujud bila kita tua, bukan kerana kita salah. Biasa tua sakit kan. Tapi tuan-tuan sekarang, tuan-tuan solat boleh sujud lama, doa, Masya Allah, betapa besar nikmat tersebut. Sampai satu masa mungkin kita tak boleh. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'am. Allahumma inni a'udzubika min zawalin ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqmatik wa min jami'i sakhatik. Ya Allah, aku minta jauh lindung daripada hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiyatik, dan berubah afiatmu, kesejahteraan. Kita banyak benda sejahtera dalam hidup kita ni, kita tak perasan. Kita tenang, orang tak ganggu kita, kita boleh makan dengan elok, kita tak jatuh dalam satu masalah, kita diburu, kita sihat. Ia bukan mesti kekal. Ia bukan mesti kekal. Wa fujaati naqmatik, dan datang bala yang mengejut. Wa min jami'i sakhatik, minta jauh daripada semua kemurkaanmu, kemurkaan Tuhan. Tuan-tuan, saya hadir interfaith dialog ni. Banyaklah Arab ketemu lahadhah, kalau saya nak sebutlah. Walaupun ada banyak Imarat pun ada jemput saya juga. Benda ni dalam dunia ni lebih kurang pusing-pusing duk main ni. Muka-muka tu jugalah yang duk hadir ni kan dalam dunia ni.
dia ada unsur apologetik, ada macam-macam lah tentang ceritanya, macam-macam mazhab ada dalam tu. Ada yang kata satu orang tu 30 tahun, saya tanya dia kerja apa, saya malah nak sebut lah, dia penulis 30 tahun menjadi khatib masjid di Syria. Dia makan dengan saya 2 hari, dia 2 hari ni dia duduk kerja, saya kerja duduk balah dengan dia lah, bukan bertengkar lah. Tapi tegak cara ni lah kan, ilmiah lah. Dia pun ilmiah lah juga. Tapi dia sampai kepada satu kesimpulan, agama ni semua masuk syurga sama kan. Dan neraka ni adalah satu tidak hakiki, kerana Tuhan ni penyayang. Saya tengok pada dia tu, dia orang Syria, negara dia hilang barangkali, hadis tidak sahih, tapi dia sebut yakadul faqru an yakuna kufra, hampir kefakiran itu menjadi kufur. Tak sabit hadis ni, tapi kadang-kala realiti dia berlaku. Bila manusia hilang satu tempat, dia cuba please everybody. Tu kita kata jangan berubah afiat itu. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-afiyah, kata Nabi dalam hadis Tirmizi. Kerana seseorang tidak diberikan selepas daripada iman lebih baik daripada kesejahteraan. Sejahtera hidup. Kita tahu ujian Allah pada mereka, tapi tak sejahtera. Manusia mencari-cari dalam usaha untuk supaya orang terima kita ni, macam-macam kadang-kadang. Kita ubah bahasa kita. Hatta orang agama juga. Sebab tu Quran, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Cakap perkataan yang benar, Allah baiki amalan kamu, Allah ampun dosa kamu. Saya nak sebut dia dok, saya nak saja saya cerita sikit pasal macam-macam lah yang ada macam tu. Nabi SAW dalam hadis, tuan-tuan ni orang ada duit duduk sini, tak begitu tunggu sini. Banyak guna. Saya tuan-tuan selalu dengar hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya Nabi tentang Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an, tuan-tuan semua tahu dia. Nabi kata, laqad syahidtu hilfan fi baiti Abdullah bin Juda'an, law du'itu bihi fil Islam la ajabt. Aku tengok satu perjanjian di rumah Abdullah bin Juda'an. Dulu saksikan perjanjian. Kalau lepas jadi Rasul ni pun dijemput, aku pergi. Abdullah bin Juda'an ni dia kaitan dengan kabilah Taim, Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an kana fil jahiliyati yasilul arham wa yut'imut ta'am, fahal dhaka nafi'uhu? Rasulullah, Abdullah bin Juda'an ini, dia ni masa jahiliah ni hubungkan silaturahim, bagi orang makan, itu bagi manfaat pada dia. Nabi kata la, tak, li'annahu lam yaqul yawman Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Nabi kita tak memberi manfaat, kerana dia tak pernah pun suatu hari dalam hidup dia, dalam baik dia tu, dia kata, wahai Tuhanku, ampunlah dosaku pada hari aku berjumpa denganmu. Dalam segala yang baik yang dia buat, dia tak kata yang tu.
maksudnya kebaikan yang dibuat itu, dia tak ambil kira redha Tuhan. Dia buat sebagai kemanusiaan dia. Dia orang di situ sebahagian berdebat, takkan orang-orang yang baik dalam dunia ni yang tak masuk Islam tak masuk syurga, ya tak? Saya kata soal syurga neraka urusan Allah. Tapi hidup bukan sebuah novel. Orang perempuan mungkin suka baca novel. Novel ditulis oleh penulisnya. Dialah yang menuliskan watak, membuat plot cerita dan mengakhiri watak tu dan ceritanya. Novel. Jadi kita terpengaruh. Macam mana nak jadi ni? Kenapa dia baik tapi dia tak dapat? Novel manusia tulis. Dia tulis lah macam mana pun, macam drama lah. Aku tak puas hati lah. Nak puas hati apa? Manusia di dalam menulis novel bukan salah. Bertindak kadang-kadang macam juga drama. Dia macam dengan Tuhan. Menentukan perjalanan hidup manusia, watak. Dan kita yang saksikan pula terpengaruh dengan cerita tu. Padahal itu tidak real. Itu mari daripada akal ya. Allah menulis perjalanan kita. Tuan-tuan sekalian dan saya. Tuan-tuan mungkin tahu saya mufti, perleh. Orang panggil Dr. Mazhar. Tu pun ada orang lupa tadi. Tak apa, sampingan lah. Saja nak bagi hak lain. Jaga saja. Apa itu yang tuan-tuan tahu. Tapi selebih daripada tuan-tuan tak tahu. Hatta isteri saya, isteri tuan-tuan juga mungkin tahu separuh dari cara cerita hidup tuan-tuan kita. Suami kita mungkin tahu separuh dari hidup kita. Sebahagian apa yang tersimpan dalam hati sanubari kita hanya Allah yang tahu. Sebab itu apabila perjalanan kehidupan itu berlaku dan bagaimana ia berakhir dan kesudahan ia ke syurga ataupun neraka, Tuhan Maha Adil dalam urusannya. Saya nak sebut ni, nak respon cerita. Dia duk tanya saya, di mana keadilan Allah? Dia tadi lah. Tu mengaji agama tu. Kata, keadilan Allah, Allah Maha Adil, Al-Hakamul Adil. Tapi ini luar daripada ihatati aklika. Keupayaan penguasaan akalmu. Karena engkau menghukum apa yang kau lihat. Ibnu Jud'an, Aisyah bertanya tentang makanan yang diberikan, silaturahim yang dihubungkan. Nabi bercakap tentang kesombongan yang ada dalam dadanya, yang tidak pernah menyatakan Rabbi ghafirli khati'ati yawmaddin. Saya nak cerita diri kita. Kita dengan watak kita ni, watak yang luar. Tapi, at the end of the day, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok pada jasad kita. Ia melihat kepada qulubikum. Jantung hati kamu. Dan apabila Allah melihat kepada diri kita ni, Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Yang ni saya nak tuan-tuan ingat dalam hidup kita. Bagi Allah itu urusan yang awal dan akhir. Dalam surah Ar-Rum, kita jangan sangka semua bagi kita buat yang ini, kemudian ini Allah akan bagi pada kita. Allah boleh beri yang sebelum daripada yang kita buat. Kerana dia mengetahui yang sebelum dan yang selepas. Saya selalu sebut tu. Allah is not in this time system. Allah tak duduk dalam sistem masa. He is the creator of time. Allah tidak terlibat dalam law of physics. Dia tak duduk dalam sistem tu. Jadi Allah tahu. Saya tertarik cerita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Siapa di kalangan kita ni yang tak pernah dengar nama Al-Imam An-Nawawi? Hatta pengurusi, dia ingat nama Imam Nawawi.
Kan? Imam Nawawi. Semua orang tahu Imam Nawawi. Kalau pengusi kita, saya lupa nama Imam Nawawi. Galut dah. Kalau lupa nama saya tak apa. Tidak ada masjid. Tidak ada masjid. Saya rasa kitab yang paling banyak orang baca selepas Quran, Riyadhus Salihin. Mungkin Sahih Bukhari tuan-tuan pun, tapi Riyadhus Salihin sejak kecil tak ada masjid yang tak ada Riyadhus Salihin. Tapi saya nak cerita An-Nawawi rahimahullah sikitlah sebelum saya buka. An-Nawawi rahimahullah ni, Yahya bin Syaraf, Abu Zakaria, dia tak ada anak, dia tak pernah kahwin pun. Nawawi, boleh sebut Nawawi, boleh sebut Nawawi, dua-dua betul. Dia umur dia 45 tahun tak sampai. Karya yang Nawawi hasilkan ajaib. Saya nak sebut sikit, bukan nak cerita, saya nak cerita ajaib dan saya nak cerita orang lain. Pasal apa? Ahli syair kata, tashabbahu fa illam takunu amsalahum inna tashabbaha bil kirami falahu. Dan sama ada yang Arab sini kan, yang belajar ada juga yang belajar Arab kan, sebagian. Tashabbahu illam takunu mislahum, tirulah depa orang bagus kalau sekiranya kau tak boleh jadi macam depa. Fa inna tashabbaha bil kirami falahu, kerana meniru orang baik-baik ini satu kejayaan. Kita tak boleh jadi macam dia, tapi kita tiru hak mana-mana hak boleh. Sekurang-kurangnya kita suka kat dia, macam kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anali bihim syafa'ah. Aku suka sayangkan orang saleh walaupun aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan aku dapat syafaat. Yang dalam puisi dia. Tapi dia orang saleh lah, tapi tawaduk dia sebut macam tu. Tapi saya nak cerita An-Nawawi rahimahullah sikit saya cerita. Pada usia dia 7 tahun, ni nak cerita berkat umur. Tuan-tuan duduk sini berapa tahun dah? Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya cerita ni cerita saya lah. Saya kadang-kadang saya duduk fikir, kalau ni tak bagus lah, kalau lah masa itu boleh patah balik, tentu banyak benda yang kita akan buat lain daripada yang kita buat. Betul tak? Kadang-kadang umur berlalu, tuan-tuan yang muda lagi, saya dah sampai separuh, ada kita mencari makna keberkatan dalam hidup. An-Nawawi rahimahullah ketika umur dia 7 tahun, An-Nawawi ni ada kawan dia baik, Alauddin Ibn Attar, ni dekat sahabat dia dan murid dia yang ambil ilmu daripada dia. Bapak dia cerita Imam Nawawi meninggal sebelum bapak dia. Umur dia 7 tahun, pada malam 27 Ramadan, dia bangun, dia tanya keluarga dia. Keluarga dia tak kaya, dia pun bilik sempit ni. Dia kata, ya abati ma hadha ad-daw alladhi mala'a ad-dar. Cahaya apa yang memenuhi rumah kita ni? Family dia tak ada siapa yang nampak, hanya dia. Kata bapak dia lah menceritakan hal itu. Malam itu katanya malam 27 Ramadan. Sebab itu, tapi kalau kita tengok, oh Allah bagi kurnia kat dia, kenapa Allah tak bagi kurnia kat anak kita ataupun kat kita? Keadilan Allah ajaib. Bagi Allah urusan terdahulu dan kerana amalan dia yang kemudian Allah memberikan kurnia dia yang terdahulu. Oh, tak mana Ci bagi dapat dulu. Ci ni kerja kita. Allah Ta'ala urus, sebab tu ajaib kurniaan Allah. Kadang-kadang kita kata Tuhan bagi kat dia, kerana Allah mengetahui apa yang akan dilakukan selepas daripada itu. Jangan petikai keadilan dia, dia maha mengetahui. Sehingga kan Yusuf bin Yasin Al-Marakushi, bukan Marakushi, Marok dari Marakush, orang yang tengok Nawawi masa kecil, dia kata bagi budak ni, inna li hadzal walad syak, budak ni ada satu masa depan. Amunajjim anta, orang tanya, kau buat ramalan kah?
Tak, dia kata, hadza ma waqa'a fi qalbi. Itu yang aku terasa dalam hati. Benar An-Nawawi rahimahullah. Saya nak buat contoh cerita, bukan nak cerita, sikit cerita Imam Nawawi. Kebetulan saya sebut dia. Pasal kebetulan kita ada tajuk ni umum ni. Tuan-tuan kalau tengok kitab Riyadhus Salihin, Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin, dia kata, aku ni kalau dalam hidup ni kalau boleh ada buku, semua orang teringin nak jadi, nak ada buku macam An-Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin kalau tengok, kitab yang hanya dia himpunkan hadis-hadis, semua hadis tu sahih, ada beberapa hadis yang didhaifkan. Itu pun ada perbincangan cara menguatkannya. Tapi dia himpunkan hadis, kata-kata dia tu sikit sangat tempat yang dia ta'liq. Hadis dia bubuh tajuk, dia bagi hadis. Dia bubuh tajuk bagi hadis. Dia himpun hadis saja. Tetapi kataballahu lahu qabul. Allah tulis untuk dia diterima sehingga tidak ada orang yang tak tahu dia tu soleh. An-Nawawi ni tidur dia pun, dia tertidur lama pun dia rasa menyesal lah. Waktu dia. Kita lega hari ni aku boleh tidur daripada dia. Allah tulis qabul untuk Saleh Nawawi sehingga dikatakan dia tak makan apple di Dimashq. Takut kena apple wakaf anak yatim. Saleh Nawawi, Saleh. Kata benar, menghadapi kerajaan, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Terlalu saleh. Saya buat contoh lain. Buku Arba'in Nawawiyah. Hadis 40. Tuan-tuan pernah dengar hadis 40? Pernah baca hadis 40? Tuan-tuan pernah baca hadis 40? Tak, tuan-tuan pernah dengar hadis 40 kan? 40 tu main mana? 40 tu Imam Nawawi yang buat himpun 40 tu. Banyak lagi hadis, tapi dia himpun 40. Tetapi 40 yang dihimpun oleh Nawawi terkenal. Cukup terkenal. Ibn Rajab Al-Hambali, siapa yang mengaji ni, siapa yang tengok dia tahu. Ibn Rajab Al-Hambali ada himpun juga hadis 50 lebih. Tapi tak boleh mengatasi yang An-Nawawi buat. Tak tahu sebab dah. Tak tahu, kita tak tahu. Riyadhus Salihin, orang lain buat. Kitab An-Nawawi Al-Azkar, banyak lagi kitab orang lain tulis tentang azkar. Tuhfatuz Zakirin, ramai orang tulis kitab tentang zikir. Tapi kitab zikir Imam Nawawi semua orang ada. Orang kata bi'id dar washtaril azkar. Bi'id dar washtaril azkar. Jual rumah beli al-azkar. Azkar tinggi, azkar Nawawi. Ajaib. Saya buat contoh lagi. Siapa yang mengaji dalam sikit, dia mengaji Sahih Muslim, syarah Al-Imam An-Nawawi. Syarah Imam Nawawi pada Sahih Muslim ni, kalau kita tengok, bukan lengkap sangat. Ada hadis yang dia tak syarah. Ada hadis tempat yang kita mau tu, kita tak jumpa Nawawi kita apa. Rahimahullah Imam Nawawi. Tapi tidak ada kitab syarah Muslim yang lebih dimasyhur, diterima, ada di mana lebih daripada yang An-Nawawi buat. Kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Dalam mazhab Syafi'i banyak lagi tokoh yang setara dengan Imam Nawawi, mungkin lebih, yang lain kurang pada dia ada. Tapi Allah jadikan Muhadzab Nawawi syarah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi syarah Abu Ishaq Syirazi diterima oleh semua ulama-ulama. Dia pernah tulis satu kitab yang mula tak masyhur, At-Taqrib wa Taysir fi Ma'rifatis Sunanil Bashir An-Nadhir. Kitab, dia ringkaskan kitab Ibn Salah dalam ilmu mustalah hadis. Mula tak berapa terkenal. Mari As-Sayuti tulis kitab Taqribur Rawi, terus naik kitab dah. Tak ada satu pun karya Nawawi yang tak duduk di kemuncak. Sehingga kata Taqiyuddin As-Subki, jika kita lihat kepada apa yang berlaku pada Nawawi, kita tak dapat lagi tafsirkan, melainkan hanya keberkatan Tuhan sahaja kepadanya. Tak ada alasan yang boleh kita bagi. Kod terbaik, paling detail, semua tak.
Tapi kataballahu lahu qabul. Allah tulis diterima dia. Dan tak ada satu ulama selepas kurun yang kelima yang semua ulama aliran apapun berpakat memujinya dan tak mengutuknya melainkan Imam Nawawi. Saya nak cerita apa? Bukan nak cerita Nawawi, nak cerita Allah boleh melakukan keajaibannya kepada manusia ni. An-Nawawi itu satu keajaiban. Semua sebab musabab, calculation sebab musabab habis. Hanya kita boleh kata, kenapa Arba'in Nawawiyah begitu terkenal? Kehendak Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam dunia ni, di samping kita selalu bertaamul, berinteraksi dengan benda-benda fizik, metafizik, bukanlah, so, maksudnya spiritual, soal berkat. Yang ni kita jangan letak sebelah. Hari Jumaat kita baca surah apa? Surah Kahfi. Ada dalam surah Kahfi tu dia cerita Nabi Musa dan Khidir. Dalam cerita Nabi Musa dan Khidir, Nabi Musa telah tanya, pasal apa yang kau nak pergi berbetui dinding tu? Betul tak? Itu salah satu soalan yang dia pergi tanya tu, yang soalan tu menyebabkan dia terkeluar daripada boleh ikut Khidir. Tapi Khidir bagi jawapan. Apa dia kata? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding tu milik dua orang anak yatim yang ada di bandar. Bawah dinding tu ada harta. Wa kana abuhuma salihah. Bapa dua anak yatim ni orang soleh dulu. Fa arada rabbuka an yukhrija lahuma, Tuhan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, Tuhanmu mau supaya depa sampai kepada umur matang depa, wa yastakhriju kan, dan mereka mengeluarkan apa nama wa yastakhrija kanzahuma, dan mereka mengeluarkanlah harta mereka tu. Rahmatan min rabbik, rahmat daripada Tuhan. Wa yastakhrija kanzala. Okey. Bapa dia soleh, anak dia kemudian makan hasilnya. Ini pun satu elemen dalam hidup kita. Kita selalu susah hati kat anak-anak kita. Orang ahli sejarah kata, Hisham bin Abdul Malik Bani Umayyah, khalifah yang kaya, tinggalkan untuk anak-anak dia harta yang sangat banyak. Umar bin Abdul Aziz tak tinggalkan harta untuk anak dia. Pasal dia tak ada, dia spend habis. Dia khalifah juga, dua-dua Bani Umayyah. Orang tanya dia kat anak-anak, kau tinggal apa? Dia tak ada. In kana salihin fallahu yatawalla salihin. Jika mereka orang soleh, Allah menguruskan urusan orang soleh. Bukan kerana tak mau tinggal harta, dia tak ada. Ahli sejarah kata, jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, anak-anak Hisham bin Abdul Malik, orang lihat yatakaffafuna fil masjid yas'aluna an-nas fil masajid yas'aluna an-nas, duk minta, tahan dadah tangan, minta duit, minta apa kat orang. Keluarga jatuh miskin. Dan anak Umar bin Abdul Aziz, semuanya rezeki mereka cukup. Rezeki mereka cukup. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, elemen berkat dalam hidup. Di samping kita selalu buat calculation kita ni, berapa nak tinggal,
kita jangan lupa bahawa elemen soleh, doa, kemustajaban, keajaiban dalam hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim kata apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alli lisana sidqin bil akhiri. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang luas, masukkan aku di kalangan orang yang soleh. Semua para nabi doa mereka mesti kata, jadikan aku di kalangan orang soleh, masukkan aku di kalangan orang soleh. Ini doa compulsory, semua nabi doa. Kita walaupun kita doa, sebahagian orang dia lupa doa ni, dia doa minta dia masuk tu, tapi dia doa masuk orang soleh tak masuk. Soleh masuk tu kot, dia tak duk pergi sembahyang tarawih. Para nabi semua tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf kata, Nabi Sulaiman kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkan aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Nabi Ibrahim kata wa alhiqni bi salihin waj'al li lisana sidqil fil akhir. Jadikanlah untuk aku lidah yang memuji aku bagi orang yang datang kemudian. Tuan-tuan, manusia ni, hatta Nabi, dia suka dipuji. Betul tak? Aku suka kena kutuk, jarang ada orang macam tu. Manusia suka dipuji. Nabi Ibrahim alaihissalam minta supaya Tuhan jadikan orang kemudian datang memujinya. Sebab tu tak salah kalau orang suka dipuji. Tapi lisan sidq, lidah yang benar, pendirian yang benar, pendirian yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, hidup kita dan selepas mati kita, pada anak-anak kita juga. Ini adalah penting. Itu adalah kemuncak ilmu. Tentu mungkin sebahagian dengar kuliah saya dan ramai lagi ustaz-ustaz, alhamdulillah, tentang hadis, tentang sanad, tentang apa. Tapi itu semua wasail. Itu semua jalan-jalan. Tapi matlamatnya supaya kita jadi di kalangan orang yang saleh. Itulah harapan yang saya belum jadi cerita kat tuan-tuan. Harap-harap ingin menjadi. Dan apabila semua pengajian agama yang kita belajar ni, pikiran kita siang dan malam agar Tuhan ampunkan dosa kita dan masukkan kita di kalangan orang saleh, berarti kita berada pada jalan yang benar, jalan para Nabi. Tapi jika semua perdebatan, perbincangan, hujah, ceramah kita ni tidak ke arah menjadi orang saleh, hanya setakat memenatkan exercise lidah, pikiran kita sahaja, walaupun hujah itu benar, tapi hakikat antara kita dengan Tuhan tidak mencapai sasaran. Mungkin untuk manfaat manusia dengar, mungkin, tapi antara kita dengan Tuhan tidak mencapai sasaran. Tuan-tuan, mari bekerja di sini, apa pun, tuan-tuan pergi macam-macam amalan yang tuan-tuan buat, jika ia termasuk di kalangan amalan saleh, ia mencapai sasaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati tuan-tuan semua di sini, dan insya-Allah jika ada ruang soal jawab mungkin saya buka. Terima kasih. Siapa ada soalan boleh ajukan kepada Datuk. Okey. Kalau tak ada, saya ada satu soalan. Boleh Tuan Pengerusi tanya Ustaz? Ni Datuk Boleh Saya kalau tak tanya tak sah dalam sebuah majlis. Okey, ada orang kata selepas solat tu dikira wajib
Maknanya tak ada amalan yang dikira selain daripada solat untuk masuk ke syurga. Maknanya sangatlah penting. Selain daripada itu, apakah amalan lain yang boleh dikira utama selain daripada solat? Ada kata solat tahajud, puasa dan solat dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Tuan-tuan, soal pertama, dalam senarai amalan ni ada amalan faraid, amalan fardu. Amalan fardu semua benda kita kena buat. Sembahyang yang fardu, puasa yang fardu, haji yang fardu, zakat yang fardu. Yang mana wajib, yang ni kita buat. Yang ni dia tak ada, oh dah sembahyang dah, tak payah zakat kot. Dia tak ada senarai. Selepas daripada itu, apa dia setelah kita buat 5 dah? Yang ini jika kita lihat kepada tabiat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi jawab berdasarkan kepada orang yang tanya. Kalau orang tu ahli jihad, Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Jika orang tu orang buat ibu bapa, Nabi kata birrul walidain, pergi buat baik dengan ibu bapa. Tahajud memang, qiyamul lail memang, siapa yang mengamalkannya dia akan tahu ini adalah compulsory dalam hidup dia, bukan di segi sudut agama. Dia akan rasa kehilangan jika dia tak buat, kerana kesannya ajaib dalam hidup. Tapi agama tak mewajibkan. Walaupun hadis Nabi kata afdhalus salati ba'da salat maktubati salatul lail, solat yang fardu, yang paling afdal selepas solat maktubah ialah solat lain, sembahyang malam. Tapi mungkin ada orang, sebahagian mereka kerja malam, sebahagian mereka tak dapat ni, sebahagian lepas siang terlalu letih, dia tak ada ruang sudut itu. Walaupun dia patut usaha, dia mungkin ganti dengan yang lain. Dia sedekah, dia zikir. Tapi tidak akan ada yang lebih besar dalam hidup ini pada semua amalan itu untuk menghidupkan zikir. Zikir iaitu menghidupkan, mengingati Allah. Ini adalah tujuan bagi semua. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Jika salat gagal mengingatkan kita pada Allah, jika sedekah gagal mengingatkan kita pada Allah, jika subhanallah gagal mengingatkan Allah, kita tidak mencapai sasaran. Sebab itu antara salat dengan salat nikmatnya berbeza. Mengikut kadar nikmat kita mengingati Allah di dalam amalan itu. So Allah ni bagi banyak. Ada orang yang lain dia tak dan, tapi puasa dia cukup rajin. Dia puasa. Kalau itu mengingatkan dia pada Allah, dan itu ruang yang ada. Ada orang yang lain tak ada apa, tapi dia ringan tangan tolong orang. Tolong orang, senyum. Ada orang hal lain semua dia tak buat, buat fardu saja, tapi diri dia bersih. Tak ada hasad kat orang, tak ada benci kat orang. Allah jadikan rahmat. Dan dia dapat pahala dengan hal yang seperti itu. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia doa. Apa Nabi Ibrahim doa? Rabbana inni askantu min zurriyyati fi biwadin ghairi zi zar'an 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Tuhanku, aku letakkan sebahagian keturunan aku di lembah yang kering kontang, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, uncultivated valley, tak ada apa, supaya mereka mendirikan salat. Wahai Tuhanku, Allah, maka jadikanlah afidatan minan nasi tahwi ilaihim, sayang manusia itu pergi kepada mereka. Maksudnya Nabi Ibrahim ni dia doa supaya kita ni, tentu tengok sampai hari ni, saya conference banyak kan,
Nabi Ibrahim ni dia doa sungguh bab ni. Kristian ke, Yahudi ke, Islam ke, semua mengaku pengikut Ibrahim. Itu yang nak buat Abrahamic apa? House apa Abraham. Tak apalah, yang tu isu lain kita cerita kan. Tapi ertinya semua ingin disandarkan pada Ibrahim. Tak salah satu orang minta supaya semua orang sayang kat dia. Dalam hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan juga oleh Tirmizi, disebut apa nama, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Dhaif dia di sana. Tapi hadis yang dhaif dalam doa, dalam amalan fadail boleh diamalkan. Pasal teks doa tu sahih, teks doa tu tak bertentangan dengan kita doa yang tak ada hadis pun boleh doa. Ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta pada amalan yang mendekatkan diri padamu. Amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Apa sajalah untuk kita. Kalau tanya, orang banyak duit mungkin dia derma. Orang kuat tenaga dia mungkin tolong orang. Apakah amalan yang paling menyebabkan kita ini ikhlas? Saya sebut, ini bukan hujah cerita dalam buku-buku sufi, kan sekarang ni suka buku sufi ni. Tapi saya cerita sikit lah benda yang boleh ada i'tibar. Satu orang hamba Allah, dia meninggal, dia bermimpi, ditimbang amalannya, ditimbang ceramah dia, ditimbang amalan dia, ditimbang macam-macam. Setiap amalan dia terganggu. Ada unsur tidak ikhlas. Di samping nak buat baik, nak bagi orang tengok sikit. Semua tengok tak lepas. Melainkan dia ambil sekeping roti yang satu hari dia tengok orang tu miskin, dia kesian, dia pergi bagi roti tu. Tak ada apa-apa kepentingan melainkan lillahi ta'ala. Dia ditunjukkan di dalam mimpi dia tu. Ini bukan hujah, tapi cerita. Roti itulah yang memberatkan timbangannya. Bukan hujah, tapi saya nak cerita. Dalam hidup kita pun kita tak tahu. Dalam banyak amalan kita yang mana yang kita ikhlas lillahi ta'ala. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Yuqarribuni ila hubbik. Yang mendekatkan aku kepada cintamu. So setiap orang dia tengok, ada orang masuk syurga melalui pintu puasa, pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu buat baik dengan ibu bapa. Tuan-tuan, saya cerita tuan-tuan ni, saya ni jadi mufti, orang lantik. Mufti ni bukan Nabi lantik, orang lantik. Kadang-kadang saya berjalan, saya tengok diri saya sendiri, saya rasa malu dengan amalan saya dibandingkan amalan orang lain. Malu dibandingkan kebaikan orang dengan apa yang saya telah buat. Saya tengok ada orang berbakti pada ibu bapa dia, usung pak dia sembahyang Jumaat, angkat pak dia sembahyang Jumaat, tak kerja dia, duk jaga pak dia. Saya kata, kalau kita kata suruh berhenti kerja nak jaga pak, mungkin kita tak buat lah. Kita cari orang lain lah kan, bayar upah kat dia. Tapi dia sanggup. Bila saya tanya dia kenapa, dia kata, dia panggil Datuk, mudah-mudahan inilah amalan saya tak banyak amalan, Allah terimalah saya. Saya rasa, Masya Allah, mudah-mudahan dia masuk syurga dengan tu. Ada orang dia tolong orang. Ada orang dia sungguh semangat dakwah, dia dakwah pada orang bukan Islam. Tuan-tuan, dakwah pada orang Islam ni memang bagus, tapi banyaklah juga. Sebahagiannya kerana lillahi ta'ala, sebahagiannya kerana lisampul pun ada kan. Macam-macam lah. Tapi cerita mesti, tuan-tuan, yang duk cerita ikhlas tu pun belum tentu ikhlas. Saya cerita ikhlas ni tuan-tuan tahu tu saya ikhlas. Tuan-tuan, akhirnya
Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sia-sia saja. Fulan mufti, fulan ustaz, fulan kerja oil and gas. Di hadapan Tuhan ruang untuk masuk syurga sama. Orang peluang lebih jadi mufti untuk masuk syurga? No. Mungkin peluang masuk neraka pun banyak. Allah membentangkan pintu syurga dia melalui berbagai-bagai kebaikan. Sebab itu ketika pelacur masuk syurga kerana bagi minum pada anjing, berapa ramai ahlul kitab masuk neraka kena telah membohongi ayat-ayat Tuhan. Mudah-mudahan Allah rahmat kita semua. Sebab itu jangan kita petikai keadilan Tuhan. Dia tu untunglah Allah bagi dia jadi sekian, aku ni Allah bagi jadi tak pandai agama, Allah bagi jadi kerja macam ni. Untung tak untung, siapa yang masuk syurga dia untung, siapa masuk neraka dia rugi. Apa yang ada di dunia ni permainan kehidupan dunia semata-mata. Wallah. Tuan Akib, majlis kita sampai pukul apa? Habis dah. Habis dah Datuk Mufti, boleh tak satu soalan je? Bagi debat tadi ada. Baca Ustaz, jangan ubah soalan. Soalannya dari muslimat mungkin kalau kita buat kebaikan, kita kena niat kerana Allah. Tapi bolehkah kita niat untuk dapat balasan daripada Allah atas kebaikan kita itu? Adakah ia dikira ikhlas? Ini ada dalam falsafah kerohanian sebahagian pihak yang merentasi apa yang Nabi ajak. Quran ajar amalan memang dapat pahala. Dan pahala membawa kepada syurga. Syurga bererti mendapat redha Tuhan. Dia calculation dia macam tu. Di mana masuk syurga, di situ redha Tuhan. Tanda dia redha, dia bagi kurnia. Kita nak dapat kurnia dia kerana kita tahu pada kurniaan ada redha. Jadi apabila kita nak dapat pahala, kerana kita ingin dapat, kita tahu pada pahala tanda dia redha. Kalau dia tak redha, dia tak bagi pahala. Tuhan tak redha kat aku tapi dia bagi juga pahala. Itu tokek kita boleh lah. Kerja kan betul ingat, aku bayar ambil gaji dia, lagi buat tuntutan pula. Kan? Mungkin. Allah tak macam tu. Dia redha ada pahala. Tapi sebahagian falsafah kesufian yang ini dia falsafah. Dia bukan sufi yang dia melampau sikit. Siapa yang beramal nak masuk syurga, syirik. Kerana nak amal kerana Allah Ta'ala saja. Ini melebihi daripada apa yang Nabi ajar. Nabi ajar, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah syurga firdaus. Kan? Rabbi adkhilnil jannah. Wahai Tuhan, masukkanlah aku syurga. Doa kepada orang yang mati, Allah maja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Semua kaitan dengan syurga. Mai-mai dia kata, siapa minta syurga? Syirik. Tidak ikhlas. Ini tidak tepat. Salah. Pemikiran tu memang kita beramal lillahi ta'ala, tapi dengan kadar redha, di situ adanya kadar pahala. Cumanya Allah ni dia senang lah. Kalau kita, Allah ni bagi kita urusan pahala ni duduk di tangan Allah. Kita tak tahu pahala kita banyak mana, tak tahu. Pahala kita kena buang pun mungkin. Duit kita di bank mungkin kita tahu. Pahala kita isi Allah. So, bila dia kata siapa yang buat ni pahalanya banyak, kita buat. Kenapa nak dapat pahala banyak? Kerana pada pahala yang banyak itu ada redha yang pahala itu pengukur kepada redha. Masalah ni, teori ni, dia pisahkan antara pahala dan redha. Seolah-olah Tuhan memang bagi pahala tapi Tuhan tak apa redha kat dia. Dia fikir macam tokek hak kerja kat kita tu. Pahala tanda redha.
Ha? Besarnya pahala, besarnya redha. Wallahu ta'ala. Ada lagi belakang. Abdullah. Istidraj. Para ulama bincang dalam menilai antara nikmat dan istidraj. Satu saja. Istidraj, bila orang tu dapat, dia menjauhkan seorang daripada Allah Ta'ala. Nikmat yang baik, semuanya nikmat. Kan, apa saja kita dapat nikmat. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahdi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Walaupun ada ulama bincang tentang sanad riwayat ni, tapi maksudnya apa saja nikmat Tuhan daripada Allah Ta'ala. Hatta cinta, kasih, semua nikmat dari Allah Ta'ala. Yang nampak dan tidak nampak. Istidraj bila kita dapat, hatta dalam bentuk, mungkin dalam bentuk, hatta kelihatannya macam agama, tapi bila kita dapat, kita bongkak. Kita sombong. Dia bukan kurniaan Allah kepada kebaikan. Itu membezakan istidraj dengan karamah. Karamah, bila dapat pada satu hamba Allah tu, bertambah rendah diri hamba Allah tu pada. Tapi kalau dapat kau tu, hang tengok aku punya keramat macam mana? Lepas tu buat dalam Facebook, saya bukan nak cerita lah, tapi saya habaq sikit lah kan. Saya punya ni. Dia bawa pada takabur, riak. Dia sangka kurnia Tuhan kepada kehebatan dirinya, tapi istidraj. Dan istidraj ini, dia mengheret seseorang, tanda Tuhan murka. Allah ni penyayang. Tapi macam saya balik pada tadi, Al-Hakamul Adl. Yang maha bijaksana lagi maha adil, dia tahu dalam percaturan hamba-hambanya. Kalau dalam semua ayat Allah, Allah panggil kita kepadanya. Dia buat macam-macam, dia panggil kita kepadanya. Hatta dia bagi kita demam, kita teringat ke dia, Allah. Dia bagi kita sakit, dia bagi kita hilang harta, kita ingat pada dia. Dia bagi kita makin tua, makin kita ingat. Makin sakit, kita ingat. Di dalam kesakitan, balak, kita ingat pada dia. Tapi kalau dia bagi satu nikmat, supaya kita jauh daripada dia. Kalau walillahi masalul a'la, Tuhan tak dibandingkan. Tapi saya nak menunjuk macam ni. Ni, ambil benda ni, hamba ambil. Orang manusia kan. Anda tak ambil, hamba ambil. Tuan-tuan faham maksud saya? Kau ambil, kau berambus. Aku bagi kat kau, tapi kau berambus. Aku tak mau tengok muka kau. Kita tak boleh kata, hui, kurniaan dia pada aku, dia suruh aku berambus, dia bagi. Allah ni, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mengatasi murkaku. Tapi jika Allah Azza wa Jal bagi satu benda supaya kau menuju ke neraka, artinya satu orang tu ada buat satu salah cukup besar. Dia tak mau bagi hang masuk syurga. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jangan ada benda istidraj. Ada sikit kita dapat nikmat, terlari sikit, Allah kemudian ingat kita balik, comeback, datang balik pada Allah. Biasa manusia ni lupa. Tapi kalau dia bagi satu kurnia, hanyut kita tak patah balik. Na'udzubillah. Terima kasih. Ada lagi belakang seorang. Ini kita sementara Mufti ada di sini kan, kita gunakan masa untuk mesti jawab insya-Allah. Hasan.
Okey, terima kasih. Soalan yang pertama pasal apa? Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat adalah tanggungjawab fizikal kita dan ruh. Semua dalam ibadat elemen ruh masuk. Niat yang saleh. Tapi tindak balas salat adalah diri kita, anggota kita. Kita buat salat. Zakat ialah harta kita. Manusia tunduk pada Allah, pada anggotanya. Dia juga tunduk pada Allah, pada apa yang Allah beri padanya. Kerana manusia kalau ramai orang, dia boleh buat untuk dirinya. Tapi dia tak bakal boleh buat untuk harta dia. Jika manusia boleh melakukan dua-dua itu kerana taat, bererti dia menjadi hamba Allah yang tunduk. Kerana hidup ni, diri dia dan apa yang dia miliki itu pun Allah berikan pada dia. 2.5 adalah kewajipan zakat berdasarkan zakat harta itulah. Kalau bab zakat tanaman lain pula nanti. Tak apa, kita ambil 2.5. Itu adalah zakat yang wajib pada harta yang ada. Tapi ada tak manusia kadang-kadang main benda lain, kewajipan lain? Ada. Infak, pertama yang hari-hari, infak kita kepada keluarga kita. Harta tu. Infak kita kepada ibu bapa kita. Harta tu. Mungkin juga kewajipan kita menjadi fardu ain, orang tu datang minta tolong kat kita, kita the only one yang hanya boleh tolong dia. Kalau kita tak tolong dia, artinya masa tu dia terancam. Ujian Allah pada harta kita, kita kena bagi ke dia. Kita kata, tak, aku dah bagi dah 2.5, dalam kes itu, kita kena bagi. Kata satu orang, kalau cik tak bagi kat saya hari ni, memang saya habislah, tak nak makan family saya, tak nak makanlah anak saya. Allah uji kita, kita bagi pada dia. Kemudian, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan semua telah melalui pengalaman ni. Berimanlah bahawasanya dengan memberi, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang anjai. Percayalah hal ini. Sebagai orang dia dengar banyak lah, tapi dia belum buat. Tapi kalau nak cerita keajaiban, tuan-tuan boleh tanya keajaiban orang-orang yang memberi ketika dia susah. Dia pun perlu dia bagi. Kerana orang tu lebih perlu pada dia. Dia akan melihat keajaiban dalam hidup dia tentang harta. Sebab itu, memberi. Pergi cari orang untuk bagi. Dan kadang-kadang orang main minta kita ni, saya selalu sebut orang minta kita. Kadang-kadang kalau kita bagi tak miskin pun, kita sikit pun tak miskin. Dia main minta RM10 kata RM100 ke kita. Kalau kita bagi pun kan kurang pun, kita kadang-kadang makan pun beratus dah. Tapi kita tanya saya susah apa, kita bagi. Kita nampak zahir dia susah, kita bagi. Kita bagi kat dia. Mungkin dia tipu kita, mungkin dia tipu kita, tapi kita kadar tak tahu, kita nampak zahir betul dia susah, kita tolong. Tak ada fikir akhirat. Allah kata, hari tu ada kita derma 100. Oh, Tuhan kena tipu, tak ada, tak masuk rekod. Yang tu tak ada, itu bukan, itu scammer boleh lah. Allah Ta'ala bukan macam tu. Kita bagi tetap di sini. Kerana ketika aku memberikan kepadanya, ya Rabb, kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan insyaAllah. Terima kasih. Sebagai penyambut kata-kata, kita memberi tak akan miskin. Jadi tabung tu berjalan lagi. InsyaAllah kita bagi, kita insyaAllah tak akan miskin. Okey, mungkin rasanya dah lewat. Kalau ada pun satu soalan, saya minta soalan saya. Boleh? Tanya aku siapa yang belum tanya. Ada lagi? Ni ada soal. Mana? Ya, Saradin. InsyaAllah.
Tak ada orang label tu, orang tu tak main kot ni. Dia duduk kampung dia. Ente memang kerja sini? Dah lama? Okey. Tak apa berkenan ni saya tanya. Lama-lama duduk entah kira Wahabi lah. Masjid negara ni pun nama Masjid Muhammad Abdul Wahab. Dia sebenarnya isu ni dalam banyak keadaan dia lebih kepada perbalahan, kumpulan-kumpulan. Kalau kita tengok dalam semua perbalahan ni muncul apabila lebih kepada untuk mendapatkan position dalam masyarakat. Dia seperti perbalahan politik. Orang politik ni dia berbalah kerana kursi tu dia nak. Apabila agama tu satu tempat yang menguntungkan, jadi ustaz, orang bagi yang tu, orang bagi yang ni, boleh jadi ancai ayat RM1 jadi RM50. Jadi position itu ramai orang tak mau tergugat. Apa saja gugatan kepada position yang seperti itu akan melalui satu peperangan ataupun pertempuran, perbalahan. Dalam kebanyakan sebab tu kalau kita ni dakwah di kalangan Muslim, kalau dakwah kepada non-Muslim tu dia tak tanya pula, ni nak masuk Islam lah, jangan masuk Wahabi okay. Tapi bila kau tu dah masuk Islam dah, dia tengok kau ni dah stabil lah, dia mula mari ke situ. Saya tidak ada mazhab Wahabi. Saya ada orang yang memang, saya tak boleh nafikan juga kot, mungkin ada orang yang memang kata dia Wahabi betul-betul kot. Memang istilah Wahabi ni digunakan di dalam banyak keadaan. Sebahagian menggunakannya merujuk kepada sekolah pemikiran, school of thought. Sebahagian merujuk kepada pendirian politik. Sebahagian kerana dia nak konotasi tu nak kutuk Saudi. Sebahagian guna perkataan Wahabi tu dia pun tak. Sebahagian yang awal kampung tak tahu apa Wahabi, yang tahu Wahabi sembahyang tak sah. Tapi pergi Mekah, ustaz kata sembahyang tak sah, itulah juga dialah juga yang duk kutip duit orang pergi Mekah dan bawa orang ramai, dan dia pun tak habaq dah sah ke tak sah. Pasal kalau tak sah, orang tak mau pula pergi umrah dengan dia. So lebih kepada persaingan. Isu-isu kebelakangan ni kita dengar lah sebab market agama ni dapat tempat. Tapi kalau market agama ni tak dapat tempat sangat, duit tak boleh buat sangat, tak banyak orang cakap tentang hal ni. Bukan saya justifikan orang yang so-called yang mereka panggil Wahabi tu semuanya betul. Mungkin juga mereka ada tindakan-tindakan yang agak keterlaluan di dalam sebahagian penafsiran. Allah telah takdirkan sepanjang zaman ini 4 sekolah pemikiran mazhab ini kuat dalam mazhab fiqh. Sehingga di kalangan ulama seperti Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Hatta Hambali, kata bahasa Hambali ini di school Saudi Hambali ini. Dia kata tak boleh keluar daripada yang 4. Walaupun pendapat itu tak dipakai sebagai pendapat. Tapi untuk Allah takdirkan selama 13 kurun hampir umat Islam bersepakat di atas 4 ni, tentu adalah suatu takdir yang besar di sisi Allah. Maka semua sekolah pemikiran bersetuju kalau boleh jangan keluar daripada 4 ni, kalau boleh. Melainkan terdapat perkara yang tidak ada penyelesaian pun di dalam 4 ni, kita terpaksa cari yang lain, misalnya dalam school Zahiri dan seumpamanya. Kita ambil dada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih besar daripada 4 itu. 4 itu utama, no doubt, berdasarkan sejarah.
Tetapi dada ahli sunnah tu lebih besar. Kita ada Suku Zahiri, kita ada Sauri, kita ada mazhab-mazhab lain, tapi Allah takdirkan mereka tak stabil seperti mazhab yang 4. Bukan kerana mereka salah atau mereka betul. Dan tadi saya sebut An-Nawawi rahimahullah. Dia Syafi'i, pun begitu banyak qaul Nawawi yang mana qaul itu umpamanya qaul itu tidak lagi mengikut mazhab Syafi'i, qaul Imam Syafi'i. Hatta Imam Syafi'i sendiri dia kata dia tidak menghalalkan orang yang meriwayatkan qaul dia yang qadim, qaul dia yang lama, qaul dia di Iraq. Tapi ulama-ulama Syafi'i mentarjihkan sekadar 18 qaul yang lama itu lebih kuat daripada yang baru. Saya buat contoh. Antaranya waladdallin. Macam amin tak? Amin kuat tak? Qaul jadid dalam Al-Um, dia suruh dia perlahankan amin tu seperti dalam mazhab Hanafi. Qaul lama dia yang kata amin tu kuat. Contoh. Tapi orang pakai qaul yang lama, sekalipun dia kata jangan dah riwayat yang lama. Jadi sekolah pemikiran ini dia luas. Mari yang bincang Wahabi tak Wahabi ni dia apa pun kadang tak tahu. Wahabi tu apa? Wahabi apa? Tak kunut. Wahabi tak kunut galu, habislah mazhab Hanafi. Dan ini panjang lah, boleh tengok dalam YouTube saya pun tak mau cerita benda ni. Ni cerita ini dia Arab kata kana makan fi qadimi zaman. Dulu punya cerita. Bagilah pengusi setelah dia kena buli. Orang biasa kena buli kalau jadi pengurusi ni. Okey, sebelum kita tutup majlis, saya nak buat itulah renungan untuk kita semualah. Kita ni soalan ni. Kita ni pendosa, kadang-kadang tersempang jauh. Satu pesanan daripada Datuk berdasarkan kepada Al-Quran dan sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita agar kita tidak tersempang jauh, hatta orang-orang alim pun bersempang, kadang-kadang sesat dan masuk neraka. Jadi apakah panduan untuk kita balik semula agar kita tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Sebut tentang dosa ni, kita semua buat dosa. Mungkin dosa tuan-tuan jauh lebih kurang dibandingkan dosa saya. Tapi kita semua ada dosa dan buat dosa. Saya rasa tuan-tuan dengar saya ramai orang dah sebut. Allah Subhanahu Wa Taala tahu anak Adam ni dia mesti buat dosa. Pak dia dulu first pun buat dah. Cuba bayangkan perkataan saya sebut jannah tu, jannah tu kita panggil jin. Pasal apa kita panggil jin? Saya tak nampak. Jannah ni pasal melitupi. Taman tu kita panggil jannah kerana dia dilitupi oleh apa? Oleh pokok. Punyalah banyak dalam syurga ni pokok. Dia panggil jannah. Tuhan kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua hampiri pokok ni, nanti kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Ikut-ikut memang senanglah arahan tu. Betul tak? Dalam beribu-ribu pokok, mungkin ratus ribu pokok syurga, juta ke pokok. Pokok tu je yang tak boleh pun. Kalau ada 2 pokok, susahlah juga kan. 2 pokok ni. Allah, pokok ni dah habis dah buah. Duk tinggal pokok ni ya, macam mana ni? Ini pokok banyak. Pokok tu ya, kau tak boleh. Tapi pokok tu lah yang Adam pergi buat. Pokok hadap besar tu. Itu bapa kita. Tuhan, sebab tu Tuhan repeat the same story berulang kali dalam Quran. Muhammad Qutub ada tulis di Rasad Quraniyah, cantik bab ni. Dia
cerita. Pasal Tuhan ulangi cerita Adam dan Iblis ni. Pasal itulah asas perjalanan hidup insan ni. Dia akan buat benda hak dia tahu memang tak boleh. Tapi itu bukan justifikasi. Beza Adam, bila dia buat, dia menyesal. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Selagi Allah mencampakkan setiap kali buat dosa sesal dan bertaubat, memohon keampunan, mudah-mudahan ada kebaikan pada kita. Jangan sampai satu peringkat kita buat yang salah tu, kita dah tak rasa apa. Aku okey. Ketika Tuhan telah matikan nilai anak Adam tu dalam diri kita. Semua hamba Allah khata', buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, kita taubat. Dan apabila kita tahu kita pun buat salah, dan kita melihat orang lain pun buat salah, mungkin kita sinis pada orang, tapi kita terlupa tentang diri kita juga. Sebab itulah banyak hal seperti ini, agama menyuruh kita membantah maksiat apabila depan mata kita berlaku. Tapi kalau ia hal peribadi antara satu orang dengan Allah Ta'ala, kita tidak masuk campur hal itu. Kalau berlaku depan kita, kita bantah. Apa orang buat ni? Tapi kalau telah berlaku, kita tahu, kita tak sebarkan. Melainkan maksiat itu ialah maksiat yang mengancam manusia. Perompok kena bagi tahu lah. Kalau tidak, jiran kita pula kena. Tapi kalau maksiat antara satu hamba Allah dengan Tuhan, hatta dia minum arak, dia apa? Kalau kita nak nasihat dia, kita kata minta taubat Syekh. Minum arak berdosa. Bukan kerja kita pergi habang. Apa tahu tak, kaki minum arak tu. Kita tak disuruh hal itu. Man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Kita berusaha. Kita hidup dengan rahmat Tuhan. Dia telah menutup aib kita. Allah itu Ghaffar, Ghafur. Arab kata Ghaffar. Ghaffar yakni tutup, kambus. Dia kambus. Sebab itu kita doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong tutup aib-aib aku dan amankan perasaanku. Kemudian, tidaklah kita ini mampu menghadapi sebahagian maksiat yang memang Allah jadikan kita cenderung padanya. Melainkan dengan doa. Sebab tu Nabi tu sentiasa ajak kita. Kata Aisyah tanya Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan jantung hati, tetapkan jantung hatiku di atas agamamu. Tuan-tuan, saya pesan pada diri saya, tidak ada nikmat yang lebih hebat dalam dunia ni, lebih daripada bangun pada 1/3 malam yang akhir, sujud kepada Allah dan mohon kepadanya setiap malam agar dia ampunkan dosa kita. Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Kemuncak nikmat dalam hidup. Hidup adalah keresahan. Tuan-tuan, pergilah cuba segala makanan yang sedap, kehidupan, kemasyhuran, artis yang masyhur, kekayaan yang ada. Kebanyakan mereka makan ubat untuk menenangkan. Mukmin walaupun tak tahu mana hartanya, yang sujud pada waktu sahur, menikmati dunia dengan kadarnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Sesiapa yang tak dapat syurga di dunia ini, di dadanya, aku bimbang dia tak dapat di akhirat besok. Jika Allah menakdirkan kita menjadi ahli syurga, mudah-mudahan ada rasa bahagia itu dalam dada kita. Pendosa, semua kita dosa. Tapi kita adalah hamba yang saban malam sujud dan menyatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman kathira. Ya Allah, aku telah zalimkan diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunkanlah aku dengan keampunan daripada sisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau itu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.